Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen Esensi. Raja Permaisuri Agong menyeru rakyat supaya menghargai wanita, menghormati dan menyantuni golongan berkenaan dengan lemah lembut serta penuh kasih sayang. Baginda turut menzahirkan titah ucapan selamat menyambut Hari Wanita Antarabangsa 2024 kepada semua wanita di negara ini. Dengan tema Wanita di Julang Negara Gemilang, baginda turut zahirkan penghargaan kepada semua wanita yang menggalas pelbagai tanggungjawab. Hak wanita di negara ini akan terus dibela secara tegas dan konsisten. Perdana Menteri berkata kerajaan juga akan pastikan kebijakan didirikan dalam menjamin setiap sudut hak wanita diperteguh. Budaya stereotip terhadap wanita perlu dihakis untuk tingkatkan keterlibatan golongan tersebut dalam sektor pekerjaan. Antaranya dalam industri digital yang hanya mencatat kadar 35% bagi tahun 2022. Timbalan Menteri Komunikasi berpendapat naratif baharu perlu dicipta bagi memperkasa dan menggalakkan penyertaan lebih ramai wanita dalam industri. LTAT dan Felda diarah kemukakan laporan penuh berhubung prestasi mereka dalam laporan Ketua Audit Negara 2022. Perdana Menteri berkata notis penjelasan telah diserah kepada kedua-dua lembaga itu. Laporan berkenaan perlu diserahkan dalam tempoh 2 minggu. Malaysia perlu berani lakukan perubahan bukan sahaja di peringkat menteri dan ahli politik, bahkan rakyat keseluruhannya. Perdana Menteri berkata semua rakyat mempunyai tanggungjawab untuk letakkan Malaysia ke tahap lebih tinggi dan maju. Rakyat juga diseru jadikan negara lebih hebat dan membanggakan. Kabinet setuju secara dasar Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 diteliti semula. Menteri Komunikasi berkata penambahbaikan terhadap akta itu perlu dilakukan. Ia berikutan industri telekomunikasi telah berkembang pesat sejak akta berkenaan digubal pada 1998. Kompaun RM2.9 juta dikutip menerusi penawaran dan bayaran PAS khas program repatriasi migran sejak 1 Mac hingga semalam. Menurut Menteri Dalam Negeri, 5,983 parti telah berdaftar dan 1,864 telah pulang ke negara asal. Yang di-Pertuan Agong berkenan kurniakan kereta Proton X90 kepada Ketua Polis Negara. Kurniaan disampaikan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara. Ia bagi mengiktiraf sumbangan serta khidmat cemerlang sepanjang perkhidmatan. Di Melaka, 1 daripada 7 menara telekomunikasi yang dibina bawah program pemberian perkhidmatan sejagat jendela mula beroperasi dengan perkhidmatan 4G. Menurut Exco Sains, Teknologi Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri, baki 6 lagi dijangka beroperasi pada penghujung tahun ini. 56 lesen dikeluarkan untuk aktiviti pelombongan mineral menerusi skim pelombong kecil di Pahang. Ia melibatkan kawasan seluas 4.05 hektar ke bawah di Mukim Kecau Lipis. Menurut Menteri Besar, pelombongan berskala kecil di tanah persendirian akan diselia sepenuhnya menerusi skim itu. Inisiatif itu bagi membantu pengusaha dapatkan keuntungan lebih stabil. Kaunter manual diaktifkan di zon pemeriksaan motosikal di bangunan Sultan Iskandar dan Kompleks Sultan Abu Bakar, Johor. Ia bagi memastikan kelancaran aliran trafik selain mengelak kesesakan akibat gangguan sistem M-Bike. Pengarah Imigresen Negeri berkata pihaknya bersama syarikat pengendali baharu akan pantau sistem M-Bike supaya kejadian tersebut tidak berulang. Zoo Melaka berhasrat bawa masuk 3 lagi spesies haiwan baharu tahun ini. Ia hasil pertukaran bersama zoo lain dari dalam dan luar negara. Yang di-Pertua MPHTJ berkata, perbincangan bersama kerajaan negeri telah dijalankan dan kini dalam proses permohonan serta kelulusan kementerian. Sementara itu, RM4 juta diperuntukkan bagi proses naik taraf dan pembaikan kandang haiwan di Zoo Melaka tahun ini. Zakat fitrah di Selangor ditetapkan pada kadar RM7, RM14 dan RM21. Lembaga Zakat Selangor memaklumkan pembayaran boleh dibuat di pelbagai platform termasuk perbankan internet, portal MyEG serta aplikasi e-dompet Touch and Go.
Sementara itu, di Perak, zakat fitrah ditetapkan pada kadar RM8, RM16 dan RM24. Tahun lepas, kadar zakat fitrah ditetapkan masing-masing pada kadar RM7, RM14 dan RM21. Di Pahang pula, kadar zakat fitrah kekal seperti tahun lepas iaitu pada RM7, RM14 dan RM21. 918 amil bertauliah akan bertanggungjawab memastikan kelancaran urusan kutipan zakat. Pembayaran juga boleh dilakukan secara dalam talian di pautan izakat.muib.gov.my. Jelajah Ramadan RTM 2024 edisi ke-12 kekal signifikan dalam menyantuni masyarakat kurang berkemampuan di seluruh negara. Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik optimis penganjurannya terus diperkukuh menerusi kolaborasi dua rakan penaja, Petron Malaysia dan Nescue. Konvoi selama 20 hari akan menjelajah 19 lokasi bermula di Terengganu Ahad ini dan berakhir di Johor pada 30 Mac. RTM kekal memainkan peranan sebagai medium penyampaian informasi sahih kepada penonton. Perkara itu diakui Ketua Polis Perak. Kerjasama PDRM dengan RTM amat signifikan dalam menyalurkan sebarang perancangan dan hasil terkini siasatan polis. Golongan pesara dan warga emas di Negeri Sembilan dinasihatkan berhati-hati dengan sindiket penipuan dalam talian. Menurut Menteri Besar, mereka menjadi sasaran utama penipuan khususnya melibatkan pelaburan. Sebanyak 2,216 kes penipuan dalam talian direkodkan di negeri berkenaan tahun lepas. Ia membabitkan kerugian RM42 juta. 12 individu ditahan dalam serbuan ke atas 8 premis pelacuran di Jalan Petaling, Kuala Lumpur semalam. Ketua Polis Daerah Dang Wangi berkata, mereka terdiri daripada 4 lelaki dan 8 wanita tempatan berusia 25 hingga 49 tahun. Kesemua yang ditahan direman 4 hari bermula hari ini. Beberapa premis syarikat amanah yang menganjurkan skim pelaburan haram Kenaf Development Fund KDF diserbu SSM. Operasi dijalankan serentak di 3 lokasi masing-masing di KL Sentral, Petaling Jaya dan Seberang Perai. Serbuan dibuat susulan aduan daripada pelabur KDF mendakwa pihak syarikat gagal bayar pulangan seperti dijanjikan. Seorang pemandu lori didakwa di Mahkamah Magistrate atas pertuduhan membunuh teman wanitanya. Tiada pengakuan direkodkan kerana kes bunuh bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Vinathan, 37 tahun, didakwa menolak wanita warga Thailand itu dari tingkat 23 sebuah kondominium di Setia Alam bulan lalu. Mahkamah menetapkan 7 Jun untuk sebutan kes bagi laporan forensik, kimia dan bedah siasat. Di Perak, 2 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Seri Manjung atas pertuduhan membunuh seorang kaki tangan Majlis Perbandaran Manjung Februari lalu. Tertuduh M. Saravanan, 43 tahun dan M. Tamisevan, 48 tahun, dituduh secara bersama menyebabkan kematian ke atas M. Segar, 45 tahun, di sebuah rumah dekat Air Tawar. Di Pulau Pinang, seorang pengarah syarikat mengaku tidak bersalah atas 4 pertuduhan kemuka maklumat palsu berhubung pembelian minyak diesel tahun lalu. Tertuduh juga enggan kemuka maklumat berkaitan dokumen penyata keuangan bank bawah sebuah syarikat pembekalan minyak. 19 April depan ditetapkan untuk sebutan semula kes. 35 kenderaan diambil tindakan atas pelbagai kesalahan dalam operasi bersepadu di Kuala Terengganu. Pengarah JPJ Terengganu berkata, pemeriksaan ke atas 400 kenderaan mendapati kesalahan utama ialah tidak mempunyai lesen memandu selain LKM tamat tempoh dan kesalahan teknikal. 2 buah motosikal juga disita. Sementara itu, beliau turut memaklumkan penggunaan aplikasi MyJPJ di Terengganu meningkat. 403 daripada 600 aduan diterima daripada aplikasi tersebut tahun lalu. Untuk tahun ini pula, daripada 145 aduan setakat Februari lalu, 131 daripadanya daripada aplikasi berkenaan. Alat timbang kenderaan yang tidak ditentu sahkan bernilai RM37,500 disita di sebuah kilang kelapa sawit di Padang Terap semalam. Tindakan diambil dalam operasi bersepadu KPDN Kedah dan syarikat yang dilantik SDL. Pengarah KPDN Negeri berkata, alat tersebut turut melebihi had selisih dibenarkan. Ia digunakan untuk menimbang kelapa sawit yang dibeli daripada petani dan ejen di sekitar kawasan tersebut.
5 kedai terbakar dalam kejadian di Jalan EU High, Kuching petang tadi. Timbalan Pengarah JBPM Sarawak berkata, 3 kedai terbakar sepenuhnya manakala 2 buah lagi terbakar 20%. Panggilan kecemasan diterima pukul 1.40 tengah hari dan api berjaya dikawal pukul 2.40 petang. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Perkembangan bot karam di Sungai Balih Kapit, Sarawak. Operasi SAR ditangguhkan pukul 6 petang tadi. 4 mangsa yang dikhawatiri lemas petang semalam masih belum ditemukan. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak memaklumkan pencarian tertumpu di kawasan hulu dan hilir dari lokasi bot tersebut karam. Operasi turut dilakukan di Sungai Batang Rajang. Kadar pengangguran kekal 3.3% setakat Januari lalu. Bilangan penganggur pula terus susut kepada 567,300 orang berbanding 567,800 orang pada Disember 2023. Ketua Perangkawan berkata pasaran buruh kekal dalam trend positif selari kedudukan ekonomi domestik dan perkembangan ekonomi global. Hubungan perdagangan Malaysia dengan China akan terus diperluas. Usaha itu demi kejayaan pelaksanaan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China ACFTA dan perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP. KSU Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata, negara komited memartabatkan ACFTA agar ia kekal komprehensif, relevan dan memberi manfaat kepada anggotanya. 29 jabatan dan agensi di Melaka dilantik sebagai Sekretariat Melaka Industrial Booster MIB. Ia usaha mewujudkan persekitaran mesra pelabur di negeri itu. Menurut Timbalan Esko Negeri, Sekretariat berkenaan bertindak sebagai pemudah cara untuk elak birokrasi melibatkan pelabur sekaligus mempercepat proses permohonan pelan pemajuan pelabur terutama melibatkan PBT. Jumlah kematian rakyat Palestin mencecah 30,878 orang dalam tempoh 24 jam lalu. 78 orang dilaporkan terkorban manakala 104 lagi cedera. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, 72,402 orang, majoritinya wanita dan kanak-kanak cedera sejak konflik tercetus tahun lalu. Delegasi Hamas berikrar akan teruskan rundingan kecacatan senjata Gaza sehingga persetujuan dicapai dengan Israel. Usaha itu tidak akan berhenti biarpun selepas mereka meninggalkan Kahirah pada Khamis. Seorang pegawai Hamas menyalahkan Israel berikutan proses tidak menunjukkan perkembangan positif. Rejim Zionis menolak tuntutan Hamas menamatkan perang dan mengundurkan tentera. Netanyahu terus terima tekanan hebat daripada ahli keluarga puak penjajah yang ditahan pejuang Hamas. Mereka berkumpul berhampiran ibu pejabat Kementerian Pertahanan Israel di mana Netanyahu dilaporkan sedang mengadakan mesyuarat kabinet perang. Ahli keluarga membawa poster dengan gambar sebahagian daripada 133 orang yang masih ditahan di Gaza sejak 7 Oktober. 3 wanita Palestin mendakwa terima layanan teruk semasa menjadi tahanan tentera Israel di Gaza. Hadil Al-Daduh, Lamik Kafar dan Fatima Tanbura dibogelkan, dipukul selain tangan dan kaki mereka diikat. Israel telah menahan sejumlah lelaki dan wanita Palestin sejak konflik tercetus pada 7 Oktober tahun lalu. Kanta 744 berakhir di sini dari Sungai ke Segara, Palestin, Pasir Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.